Okey. Contoh bid'ah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu, contoh saya sebut ada beberapa contoh. Yang pertama, kenduri arwah. Benda ni memang kita, ilmuwan kita duk bincang lah. Ada yang buat 3 hari, ada yang buat 7 hari, hari ke-40, hari ke-100. Dan dianggap benda ni sebagai satu tuntutan. Seolah-olah macam ada dalil khusus yang suruh buat 3 hari berturut, 7 hari, hari ke-40, hari 100. Sebenarnya tidak ada. Kerana yang sunnah dalam masalah ni, jiran yang bagi makan kepada keluarga si mati. Sebab itu golongan salaf kata, ma ahdatha qaumun atau ma btada'a qaumun bid'atan fayara'a bid'atan illa adha'u mithlaha minas sunnah. Tidak ada satu kaum yang mencipta satu bid'ah dan mengamalkannya, melainkan mereka akan tinggal amalan yang seumpamanya daripada sunnah. Kita duk buat benda ni dan kita duk ingat macam benda ni dituntut dalam agama dengan bentuk yang khusus sebegini. Sedangkan kita lupa, sunnah yang Nabi suruh, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buat makan pada dia orang Madinah. Jadi hari ni, kita tak buat benda ni kerana kita duk buat yang sebaliknya. Ahli keluarga si mati pula pergi buat makan. Terbalik. Sunnah itu terbalik. Maka sebab itu ulama' tidak membenarkan perhimpunan di rumah si mati semata-mata kerana kematian dan buat makan. Bahkan mazhab Hanafi clear menyebut, dia kata kenduri ini waktu suka, bukan waktu duka. Okey. So kita kena ubahlah. Lepas ni kalau ada kematian dekat kejiranan kita, kita bagi makan pada keluarga dia. Okey. Satu lagi ucapan takziah. Ucapan takziah ni memang sunnah. Tapi macam mana orang Melayu ucap takziah? Ha? Like aja, lagi teruk kan? Macam mana orang Melayu ucap takziah? Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, takziah kepada keluarga si mati. Ucapan takziah tu bukan dengan menyebut lafaz takziah. Nawawi mengatakan, makna takziah, arahan ataupun cadangan untuk sabar dan tabah menanggung bebanan ataupun menanggung musibah, dan ajak dia untuk fikir pahala yang banyak ketika mana dia sabar menanggung musibah. Itu ucapan takziah. Semenjak orang Melayu tahu perkataan takziah, dia guna perkataan takziah tu. Takziah. Itu bukan takziah. Dulu takziah. Kita datang rumah orang yang kena musibah, meninggal dunia, kita pun kata, sabar nak buat macam mana? Tu takziah. Sabar moga Allah ampunkan si mati, Allah Ta'ala cucur rahmat pada roh dia. Moga sabar. InsyaAllah akan dapat pahala atas kesabaran ni. Tu takziah. Bukan dengan ucap lafaz takziah. Takziah kepada awak. Dia pun tak faham. Takziah tu apa? So kita kena faham. Kan? Okey. Yang lagi best, sebut Al-Fatihah aja. Tapi tak baca pun. Kan? Dah lah. Tak ada dalil pun khusus bacaan Fatihah tu. Baca pun tak. Tulis perkataan Al-Fatihah je. Itu pun kopi. Kopi yang atas punya komen. Punya pemalas. Tarhim sebelum subuh dengan pembesar suara. Sama ada sebelum subuh atau sebelum solat fardu pula. Kadang-kadang setengah jam sebelum solat fardu, dia akan pasang dengan pembesar suara masjid. Kan? Sama ada bacaan Quran ke, zikir-zikir. Ulama' dulu ada bincang benda ni. Ulama' dulu ada bincang dan ada dua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan ia bid'ah yang dilarang. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis, dia mencela benda ni. Dia kata perbuatan membaca Al-Quran di menara masjid pada waktu malam. Waktu malam ni maksud sebelum subuh lah. Dia mengganggu orang. Tak dilakukan di zaman salaf.
Okey? Baik. Ibn al-Hajj Al-Maliki mengatakan bid'ah. Al-Buhuti juga mengatakan bid'ah. Mereka mengatakan zaman Nabi kalau nak kejut orang tidur, azan pertama sebelum subuh. Lepas tu azan subuh. Cukup. Pendapat yang kedua, ada yang kata diharuskan. Ini pendapat Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Iraqi. Bahkan Ibn Rajab mengatakan ia dituntut kerana kejut orang bangun. Saya wallahu ta'ala alam, walaupun ada khilaf, saya setuju kepada pendapat yang pertama tadi. Kerana ia lebih kepada menjadikan orang lari daripada agama. Bukan tak ada komplain, ada komplain. Kan, terlalu kuat pembesar suara, sampai kadang-kadang baby pun diajak bangun subuh. Sedangkan dia baby lagi. So azan sudah memadai. Azan 2 kali subuh untuk kejut orang. Itu sunnah. Itu tak ada siapa kata bid'ah. Sunnah. 2 kali azan. Kita buat. Di negeri ni buat. Azan sekali ya subuh kan. Sunnahnya 2 kali. So setakat ni azan 2 kali kat Malaysia ni, Perlis dan Penang. So negeri lain kena ikutlah. Perak. Perak saya dilarang cakap di Perak. Waktu imsak sebelum fajar, ia dianggap sebagai satu tuntutan agama. Bahkan kalau 10 minit sebelum tu, bila masuk waktu imsak, ada makcik-makcik yang tak nak makan dah. Walaupun dia terbangun lewat. Sebenarnya boleh. Memang betul ada hadis Nabi ni dia sahur, dia berhenti sahur sekadar 50 ayat. Tapi bukan bermakna lepas pada tu tak boleh makan. Orang yang terbangun lewat, katalah dia bangun-bangun, lagi 10 minit nak azan subuh, dia boleh untuk bersahur lagi. Kerana Nabi SAW kata, Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yattali al-fajr. Makan dan minumlah untuk orang yang bersahur sehingga Ibn Ummi Maktum azan. Kerana dia tidak azan melainkan setelah terbitnya fajar. Ada hadis yang mana Huzaifah bagi tahu, tasahartu ma'a Rasulillah SAW huwa an-nahar illa anna syams lam tattali'. Aku bersahur dengan Nabi. Waktu tu waktu dah siang dah. Cuma matahari belum terbit. Maksudnya fajar belum terbit. Itu kata Huzaifah. Maksudnya lewatlah Nabi sahur tu. Semua kebiasaan Nabi, sekadar 50 ayat Nabi dah berhenti untuk pergi subuh. Tapi kalau nak makan lagi, boleh. Jangan dianggap imsak itu merupakan satu tempoh untuk haram makan lepas pada tu. Qiyam waktu selawat. Tahu qiyam? Siapa biasa marhaban? Dululah kan. Zaman apa? Zaman selendang ikat tepi ni. Okey. Sikit lagi, 3 minit. Oh, sudah 10 minit. Okey. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, last qiyam sebelum waktu selawat memang dibid'ahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Al-Laknawi. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Saya tak sempat habiskan kerana saya ingat masa banyak kan. Jadi terima kasih banyak. Salah silap saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.